Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri anal arda yarithuha min ibadiyas salihun. Sadaqallahul azim. Terima kasih pengurusi surau, serta kuasa, tuan imam, pimpinan masyarakat, saudara kepada sedaya jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada malam berbahagia dan ketika ini dan saat ini Allah Ta'ala masih lagi banyak umur kita, masih lagi beri kekuatan kepada kita semua untuk sama-sama berada di rumahnya ini dalam baca ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini akan dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita syukur banyak-banyak kerana pada tahun ini Allah Ta'ala telah beri kesempatan untuk sama-sama kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Kerana Nabi SAW bersungguh sangat nak bertemu dengan bulan Ramadan. Beliau bermula pada bulan Rajab lagi, telah berdoa tiap-tiap hari kepada Allah. Kemudian masuk bulan Sya'ban, berdoa tiap-tiap hari supaya Allah panjangkan umur dia sehingga dapat bertemu pada bulan Ramadan. Yang doa yang masyhur yang Nabi baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Itu doa yang Nabi baca tiap-tiap hari, bermula Rajab sampai Syawal, kerana nak sangat dia bertemu dengan bulan Ramadan. Kita baru ni ada doa ke? Tak doa pun sampai juga, ya. Takut panjang umur. Ya. Kita tak tentu lagi. Sahabat saya sehari sebelum Ramadan saja. Sehari besok nak puasa, mati. Waktu sekolah saya, accident. Tak sempat dia. Sehari je lagi tak dapat bertemu. Tapi alhamdulillah kita dapat bertemu bulan Ramadan. Hanya kita nak. Pasal apa? Pasal kita nak mencari takwa. Banyak ibadah lain yang boleh mendapatkan kita jadi takwa, tapi salah satu ibadah yang boleh dapat takwa, puasa. Allah kata, la'allakum tattaqun. Pasal apa kita nak takwa? Pasal apa orang nak jadi takwa? Orang lelaki tiap-tiap minggu tu hotel berbuih nak mulutnya nyebut ittaqullah, menjadi rukun khutbah. Kalau tersebut ada orang takwa, tak sah khutbah. Bila khutbah tak sah, Jumaat tak sah. Punya wajibnya ajak takwa. Pasal apa kita nak takwa? Kerana Allah menyatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu hanya kasih dan sayang pada orang bertakwa. Orang tak bertakwa, Allah tak sayang. Allah tak sayang dia. Allah nak kasih kita, kita jadi takwa. Dalam ayat ini Allah mengatakan, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah kamu sesungguhnya Allah itu hanya bersama orang-orang bertakwa. Orang bertakwa Allah tak bersama dia, tetapi orang bertakwa Allah bersama dia. Dalam ayat ini bersama kita nak takwa, Allah mengatakan, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu wahai orang-orang yang berakal, semoga kamu dapat kejayaan dunia dan akhirat. Itu sebab kita nak takwa. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang bertakwa akan mendapat kejayaan. Akhirnya kita nak cari sangat untuk menjadi takwa. Kalau tidak, Allah tak akan bersama kita. Kita tidak akan mendapat kejayaan. Bolehlah kita seronok dunia ni, harta banyak, pangkat besar, rumah besar, tapi tuan-tuan, Allah tak bersama kita. Sebenarnya itu kejayaan kita di dunia saja, tapi di akhirat kita akan menderita, menerima azab daripada Allah Ta'ala. Ini yang kita nak menjadi takwa. Rebutlah peluang ini dengan puasa ini untuk kita mendapat takwa yang dijanjikan. Tapi kita nak cek diri kita takwa tak takwa, senang saja. Kita baca Quran kan, sekarang ni kita dah belajar benar baca Quran tadarus. Rajin benar. Orang Melayu ni kalau buat terawih ni, nak imam hafiz sekarang ni. Tak ada lah imam kuliah tak ada lah. Oh, hebat orang Melayu. Nakkan imam hafiz. Kalau boleh nak satu malam satu juz, 30 malam habis satu Quran. Orang Melayu nakkan Quran. Tengok orang Melayu, imam nak Quran, tapi Quran tak nak laksanakan. Apa barang ni? Bila sembahyang nakkan Quran satu juz, nak imam hafiz, tapi bila laksana Quran tak ada pula. Ni jenis Melayu apa ni? Nak sembahyang nak Quran, nak imam hafiz, tapi ni undang-undang kita, peraturan kita tak nak Quran pula. Dia nak apa pula?
Ini bahasa ni. Cuma orang Perak cakap Perak lah nak buat macam mana? Faham ke ni? Tak apa. Kata faham tu bang guna bahasa Urdu pula. Dia tak faham langsung. Itulah dia. Salah nak cek kita Allah. Kita takwa. Ni Quran. Dan kita baca tahlil. Surah Al-Quran kita tahu Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah dia satu kitab yang tidak ada keraguan padanya. Ni kitab Al-Quran ni. Ragu pun tak boleh. Ragu pun tak boleh. Apa lagi kita nak menolak ayat Quran ni? Ragu pun tak boleh. Ada orang ragu. Ada. Baca-baca tengok. Ya ke ni? Kata. Boleh percaya ke? Masuk akidah. Itu ragu lah tu. Dia tak boleh percaya. Ya ke ni? Betul ke ni? Cakap itu je ragu. Masuk akidah. Ragu pun tak boleh. Apatah lagi kita nak menolak ayat-ayat Quran ini. Boleh jatuh kafir. Senang kan? Kafir. Lembut sikit. Itu saya guna bahasa Perak ni. Bahasa Peraknya lembut. Asalnya orang tak marah. Cakap kafir tu. Kafir yo. Kafir. Lembut dia sebut. Kata dia. Tak marah dia. Jangan guna bahasa utama. Marah dia. Kafir. Allah tak jangan. Kita pergi. Bahasa Perak orang tak marah. Kafir. Ada lembut dia. Yo. Kafir kata. Lalu dia sebut kafir. Itu dia. Itulah dia kitab keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Al-Quran ini hanya boleh bagi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Nampak? Quran itu siapa baca Quran, siapa belajar Quran, dia akan petunjuk hidayah pada Allah Taala. Sebab dia bertakwa. Kalau dia tak bertakwa, usah harap ayo baca Al-Quran kat telinganya. Apa tak reti. Tak jadi apa. Ngopi tu aja, tak ngomel kita ngopi. Baca apa bukan dia ngopi tu aja. Tak ubah. Kalau dia bukan bertakwa, nak buat macam mana Allah kata Quran ini akan bagi petunjuk ya pada orang yang bertakwa. Orang tak bertakwa, dia tak rasa apa. Tu baca Quran. Ngopi tu lah. Macam kita hari ni, tengok orang Melayu ni tak mahu cakap lah. Orang Melayu ni, kita nak Quran untuk dibaca. Ya tak ya? Kita buka Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca-baca ayat, sadaqallahul udah. Buka, udah. Letak dia. Allah Quran, udah hobi itu ada kan? Banyak cantik. Kita nak Quran tu baca ni. Buka-buka baca, sadaqallahul udah. Letak. Buka-buka baca, udah. Letak dia. Allah Quran untuk gitu aja kan? Mudah kan? Quran bukan untuk itu, lebih daripada itu lagi kita mesti menjadikan Quran tu. Itu sebab orang bertakwa dia akan buat tunjukkan. Orang tak takwa, kopi itu. Dia tak rasa apa. Kalau baca itu, baca dah. Kalau lagu kau, boleh ke? Meleleh hayal mati. Tapi Quran, apa pun tidak. Dah keras batu hati ni. Batu Quran ke apa tak rasa. Tapi kalau dia buat lagu Hindustan, orang meleleh kayu. Meleleh. Boleh meleleh kayu mati dia. Tetapi Quran tak ada apa. Sebab dia tak bertakwa. Orang bertakwa, dia akan mendapat petunjuk hidayah. Al-Quran itu kepadanya. Nanti kita nak cari takwa, makcik. Bukan takwa, makcik. Takwa banyak waktu depan tu ada. Takwa. Mesti kita dapat sesuatu daripada Al-Quran. Itu yang kita nak. Kalau tidak, tak jadi apa kepada kita. Kita hari ini. Itu sebab kita nak berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mencintai Islam, Ya Allah. Jadikanlah aku ini orang yang mahu beramal dengan Islam. Sebab ada ramai orang nak Islam tapi nak beramal Islam tak nak. Dia kata tak? Tak nak dia beramal Islam, dia nak Islam kadang-kadang semayang, rajin. Tapi suruh buat Islam, mampu tak nak ni. Apa ni? Kita tak orang yang cintakan Islam, mahu beramal dengan Islam. Sebab kita orang Islam, memanglah wajib kita melaksanakan Islam. Kita orang Islam, dia ambil undang-undang hukum orang lain pasal apa? Kamu Islam tak, kata kafir, kamu marah. Dan kamu ambil undang-undang lain pasal apa? Orang Islam, kenalah beramal dengan undang-undang Islam. Orang Hindu dia ada beramal dengan Islam. Orang Buddha ada beramal dengan Islam. Tak ada. Kita orang Islam, beramal Islam ini tu. Cakap Islam tapi tak beramal dengan Islam. Apa ni? Itu kita nak. Jangan bermain dengan Islam. Kita mesti kasih dan cinta kepada Islam. Itu sebab orang punya sayang dengan Islam.
Karena dia menganggap Islam itu nikmat yang paling besar. Itu sebab dia sanggup bergadang nyawa, tuan-tuan. Sanggup disahkan darah dan nyawanya untuk mempertahankan Islam. Itu orang yang kasih dan sayang pada Islam. Karena dia anggap Islam itu amat berharga bagi dia. Ingat orang yang tidak cinta kepada Islam. Nabi SAW ada menyatakan pada hadis dia, dua hadis yang sahih. Nabi mengatakan, "Waman mata walam yaghzu walam yuhaddis bi nafsihi mata syu'batun min an-nifaq." Dan satu hadis Nabi mengatakan, "Man mata walam yaghzu walam yuhaddis bi nafsihi mata mitatan jahiliyatan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam." Nabi kata pada siapa yang mati, Nabi kata siapa yang pun mati. Tak kira kamu agung ke, sultan ke, raja ke, kamu orang besar ke, orang kecil ke, apakah besar, apakah kecil, tak kira. Siapa yang mati, kata Nabi, walam yamzu, sepanjang hayat tak pernah berperang untuk Islam, tak pernah buat kerja untuk Islam, tak pernah sepanjang hayatnya. Bukan sekadar tak pernah berperang, tak pernah buat kerja untuk Islam. Nabi kata, walam yuhaddis bi nafsihi, dan tak pernah terlintas sedetik dalam hatinya nak bersama Islam. Dan hati ini tak pernah sedetik pun nak bersama Islam, tak pernah. Dia kira dia je, semayang dia pergi haji dia tak peduli dah. Tetapi tak pernah terlintas sedetik pun dalam hati nak bersama Islam. Orang macam ini, kata Nabi, mata syu'batun minan nifaq, matilah dia sebagian pada orang-orang munafik. Biarlah semayang ni banyak, pergi haji tiap tahun, umrah 10 kali setahun, sedekah banyak, tetapi tak pernah terlintas sedetik nak bersama Islam, mati munafik. Munafik kalau mati, innal munafiqin fi darki asfali minan nar, baru munafik mati duduk di dasar api neraka. Api neraka di dasar, kapiok pun di atas, hidung yang tutup-tutup pun di atas. Yang munafik duduk di dasar api neraka. Itu dia orang yang mati munafik. Jangan tengok dia sembahyang rajin apa semua, jangan berjubah rajin, berserban, orang serban dia 3 serban atasnya. Kau main. Okey, tapi mati munafik pasal dia tak pernah bercita-cita sedetik dalam hati nak bersama Islam. Munafik. Dalam satu hadis lagi dia kata, man mata, siapa yang mati, kata Nabi, walam yaghzu, tak pernah berperang untuk Islam, tak pernah berperang Islam, walam yuhaddis bin nafsihi, dan tak pernah terlintas sedetik dalam hati nak bersama Islam, pernah. Dia kira dia aja. Orang ni kalau mati, kata Nabi, mata mitatan jahiliyatan, orang ni mati, mayatnya disifat mayat jahiliyah. Mayat dia setara Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan main-main. Mayat setara Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau orang tak pernah terlintas sedetik bercita-cita nak bersama Islam, mayat ni mayat Abu setara Abu Jahal, Abu Lahab, mayat jahiliyah. Ni orang Melayu bahasa tak reti ni rasanya. Kalau orang mati sekarang, bukan main, kapalkan dia pakai jubah, pakai serban. Sedangkan dia semayang pun tidur, jubahkan dia masa mati. Buat apa nak lakon-lakon sandiwara ni? Udah dia mati lah. Sepanjang hayat dia tak pernah semayang, tiba-tiba bila mati, banyak dijubahkan dia, diserbankan dia. Allah nak percaya ke? Mayat jahiliah. Tuan, Nabi kata yang tak pernah meniat mati munafik, yang tak pernah meniat matinya jahiliah, mayatnya setara Abu Jahal Lahab, itu tak pernah niat. Macam mana kalau orang tu menentang Islam pula? Dia tentang Islam, dia lawan Islam. Orang nak Islam dia halang, lawan habis-habis orang nak Islam ni. Kalau tak teliti hati mati munafik, matinya jahiliah, ini pula menentang Islam. Mampu habis nak kata. Mampu habis. Saya kena hukum, tuan-tuan hukum sendiri. Banyak tempat kata, mampu cecak komen, kata dia. Atau lantak hukum. Mampu lari-lari, kata dia. Mampu biarok, kata dia. Itu komen kata, bukan saya. Bukan ayah yang kata, ya. Dia lawan Islam ni. Yang tentang Islam ni. Ingat, lebih teruk pada munafik, lebih teruk pada mayat jahiliah ni. Orang yang menentang Islam. Janganlah dia menentang kepada Islam, tuan-tuan. Orang yang sayang dan cinta. Itu sebab kita sayang Islam ni, kita sanggup mati, tuan-tuan, kerana Islam. Kerana kita tahu nilai Islam itu begitu tinggi bagi kita. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada agama yang lebih tinggi pada Islam. Ingat. Jadi siapa-siapa yang tak belum niat, tolong niat sekarang. Kau keluar, kau mampu keluar, cerita susah. Niat sekarang. Saya pun nak bersama Islam kerana Allah Ta'ala. Niat sekarang. Orang duduk luar. Mesti borang terus. Tidak mati kau. Mati kau boleh tahu kita nyawa kita.
Semua nak mati ni, awak dah takut mati jahiliah, awak dah pula kita mati munafik pula. Orang yang tak ada terlintas sedetik dalam hatinya nak bersama dengan Islam. Ini orang yang mentang-mentang Islam ni. Pasal apa pula? Ini kena faham. Itu sebab dalam Islam kita kena faham. Itu sebab Dr. Yusuf Qaradawi mengarang kitab Fiqhul Awlawiyah. Dia nyarang kitab tentang fiqh keutamaan. Kita banyak tak reti. Sunat dengan sunat kita bertemu, ada nak dulukan. Sunat dengan wajib, ada nak dulukan. Wajib dengan wajib bertemu, kita pening, mana nak dulukan. Itu kita kena reti. Banyak ada orang sunat yang tak penting sunat, dia buatnya. Yang penting sunat, tak buatnya, tak reti. Kena mengaji. Bila bertemu wajib dengan wajib, sudah, mana nak dulukan. Ini heboh orang kata, pergi haji pun wajib, mengundi pun wajib. Wajib dengan wajib, mana nak buat. Saya nak tanya seorang-seorang mana ni. Dapat boleh balik, tak dapat tidur sini. Pakat tidur sini belakang dia jawab. Tak seorang dapat. Mengundi pun wajib, kata bukti-bukti. Dia kata pergi haji pun wajib. Bila lah kita besok dapat pergi haji, bubar paling pula musim haji. Kita tak pergi mana? Nak pergi mana? Kalau dah tahu haji itu haji, kalau kamu dah tahu haji itu haji, janganlah bubar masa bukan haji. Tengin. Satu dia. Dia kata wajib haji, kalau kamu itu haji, jangan bubar masa musim haji. Ya tak? Dia kata wajib. Yang dibuat bubar kat musim haji juga pasal apa? Tengin nama itu. Dia kata wajib haji, bila wajib haji, janganlah bubar masa orang musim haji. Lepas haji, orang bubar. Barulah kamu kata wajib. Ini kamu wajib. Tapi bubar juga musim haji. Itu tengin namanya. Tak basuh. Okey, katalah berlaku kita dapat pergi haji. Tengok bubar payment masa musim haji. Kita nak pergi mana? Jawab. Dapat tak boleh? Kalau dapat dulu sini. Yang mulai sini kita malam ni. Sawah Penyade ni dok. Boleh jawab? Kita dah lama dah. Kalau kita kuning pun dah cerita tau. Bila temu wajib-wajib, mana kita nak dulukan? Bila pemimpin wajib tau. Zaman Nabi, mana Nabi wafat dulu. Nabi wafat, sahabat tak cerita bicara pun. Tak fikir macam mana siapa nak mandi dia, siapa nak nampak, nak sembahyang pun. Tak bicara pun. Yang sahabat pergi berbincang siapa nak melantik pemimpin ganti Rasulullah. Nampak? Punya mustahaknya menjadi pemimpin. Dia tak tengok pun, tak uruskan jenazah Nabi ni. Yang dia sahabat, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, kibar sahabat, bermusyawarah. Punya pentingnya, siapa nak ganti Nabi jadi pemimpin orang beriman. Itu wajib pilih pemimpin. Jadi wajib. Yang ini, pergi haji wajib juga. Tuan-tuan, dalam kitab nama ada cerita tuan-tuan. Katalah tuan-tuan semayang. Semayang isyak katakan. Isyak malam soal. Zuhur dah senang. Zuhur wajib tak? Wajib tak zuhur kan? Fardu. Tengah tuan-tuan semayang zuhur. Allahu Akbar. Tuan semayang. Anak kita di depan. Ada ular datang nak matuk anak kita. Ular kedung sering. Nak matuk anak kita. Semayang ni fardu. Hantu anak kita nak matuk ular, nyelamat nyawa juga adalah wajib juga. Mana nak dulukan? Ni. Dapat bagi hadiah malam ni. Sayang wajib. Menyelamat nyawa anak pun wajib. Mana nak dulukan? Nak terus bayang ke? Nak bunuh ular dulu? Semayang ular, semayang ular. Ada satu ni? Tak sekata pun. Tu kena reti bila tu wajib dengan wajib. Mana nak dulukan? Semayang kata ular. Mana ni? Katalah orang tu semayang. Dia kata semayang wajib, dia semayang. Semayang dia nampak ular tu. Semayang tak jadi apa? Semayang tak jadi apa? Habis semayang, anak mampus. Apa macam? Kena cerdik. Semayang boleh berhenti dulu. Taruh semayang. Berhenti. Ambil kayu. Tampil ke ular dulu. Dah ambil ular, baru semayang. Taruh semayang dulu. Lepas tu buat dia balik. Apa masalahnya? Siapa yang semayang juga, ular mata anak-anak itu semayang bodoh. Itu orang bodoh, lebih bodoh pada anjing yang paling bodoh, pada lembu paling bodoh. Tengik. Tak henti. Henti dah semayang dulu, masalahnya henti semayang.
sepertinya komunis. Kamu baca. Allah akan tanya kamu pergi haji ya, kamu telah milih pemimpin, tengok komunis jadi pemimpin. Kamu jawab dengan Allah Ta'ala besok. Salah mikir. Mereka pergi haji juga, orang tak milih pemimpin wajibnya. Kau pergi haji tahun depan boleh pergi. Nak pergi 5 tahun pula. Faham? Tak faham juga? Tak faham juga, ambil Ramadan, minum. Kau tak faham juga. Ramadan kau pernah kuat, minum. Dia kodoh sungai. Kau tak faham juga. Ambil itu wajib, tak wajib. Ini 5 tahun sekali. Yang ini haji, bila masa boleh pergi. Boleh bertanggung dulu. Ini bila pemimpin ini penting. Tu, ada juga lagi tak terkata kalau kita tengah sembahyang, tengok orang buta lalu. Orang buta lalu nak masuk pergi. Macam mana? Nak berhenti kena terus. Melapok lah bukan saudara aku dengan apa dia. Lepas saya aku tengok, lepas saya tengok dan melapor di atas aku macam. Berdosa. Semayang tu tak jadi apa, tu memang bodoh nama. Dia tak kerti. Tangguh dulu, boleh ditangguh. Apa masalahnya? Dia nak semayang juga. Ini jenis orang Melayu ni, makcik-makcik orang Melayu. Bukan reti bahasa. Oh jangan makcik, kamu masuk neraka makcik. Neraka pun neraka dah, katanya. Oh ingat neraka pun apa kamu ni. Cabut makcik itu hobi itu. Makcik yang kabur hobi itu, makcik tak payah neraka. Mari ambil dapur gas kita tu, yang ada dua, makcik bagi kejap. Makcik kata neraka. Cuba pasang gas, cuba duduk. Silakan duduk, berapa lama dia boleh tahan. Makcik yang handai. Pasang gas tu, suruh silakan duduk pasang gas. Berapa lama dia boleh tahan. Handai sangat. Tuan jangan main. Itu sebab jangan membenci Islam. Kita kasih kepada Islam, cinta kepada orang Islam. Itu yang kita nak Quran akan dapat membezakan kita mana hak mana yang batil. Ini tak nampak. Baca Quran punya rajin dah putih Quran tu bacanya. Tahu putih. Dah hancur Quran tu baca. Tapi begitu. Kita tak ada beza ke? Tak ada, sama je. Tak ada beza pun. Allah malam orang lihat. Saya akan dapat beza. Tuan ini yang kita nak. Jadi hari ini tuan, saya nak maklum tuan satu isu yang terkini yang saya dapat semalam. Isu apa yang berlaku kepada umat Islam di Rohingya, di Myanmar sekarang. Kita jangan anggap kita seronok itu kita buka puasa dengan mewah, semayang dengan ikon. Tuan jangan, tuan ingat, tuan rumah bukan jauh ke Myanmar, terdekat kita tuan. Bolehkah kita makan seronok, hidup senang, tenang, lena, tenangkan sahabat kita sekarang ni sedang disembelih oleh kafir lanatullah tuan. Semalam saya dapat berita dalam masa 6 minggu tuan, umat Islam yang sudah disembelih di Burma sana tuan, Rohingya sana di Myanmar, 52,000 orang telah disembelih dalam masa 6 minggu. Allah seolah-olah tak ada nilainya. Nilainya tuan, nyawa umat Islam hari ini 52,000 telah disembelih tuan dalam masa 6 minggu. Ini kan nilai umat Islam. Siapa nak bela mereka tuan? 26 buah masjid dibakar. Kadang-kadang dibakar dengan orang jemaah dalam tu dibakar sekali. 26 buah masjid. 60 buah kampung dibakar. Tengah kampung dengan orang-orang yang dibakar. 60 buah kampung. Dan sekarang dapat 5,000 pemuda sudah ditangkap. Tak tahu dah dibunuh, mati kita tak tahu. 5,000 pemuda sudah ditangkap. Sejak 3 Jun yang lalu, akibat keganasan orang kafir di Myanmar sekarang ini, 200,000 sudah menjadi pelarian di perbatasan Bangladesh. Masalahnya Bangladesh ini tidak membantu. Ada ceritanya bahawa orang Rohingya ni pergi susah payah naik sampan nak menyeberang pergi ke Bangladesh, sampai perairan Bangladesh, tentera hantar balik ke Myanmar, tembak dibunuh oleh orang kafir. Itu perangnya orang Bangladesh. Hasina ni ahli baut Amerika. Dia dah mengubah bismillah dalam perlembagaan Bangladesh. Dia mengubah perkara Islam dalam perlembagaan Bangladesh. Hantar balik. Dan wanita berumur 6 tahun sampai 12 tahun dirogol sampai mati. Sampai mati.
lagi kita ni? Dan solat tidak dibenarkan langsung. Siapa yang nak sembahyang tak dibenarkan. 62 imam telah ditangkap. Tak boleh sembahyang. Yang paling sedih tuan-tuan, yang menyayat hati saya adalah bahawa diarahkan semua kedai-kedai jangan menjual sebarang makanan kepada orang Islam. Mereka nak makan apa tuan-tuan? Nak makan apa? Kita dah hantar beras tuan-tuan yang sampai 2 kantin aja tuan-tuan. Ambil lah segenggam seorang makan itu je, periuk ada api tak ada tuan-tuan. Dilarang untuk menjual sebarang makanan kepada orang Islam. Mereka nak makan apa tuan-tuan? Anak kecil tuan-tuan nak makan apa? Orang tua wanita nak makan apa tuan-tuan? Tak dibenarkan menjual sebarang makanan kepada orang Islam. Kita boleh duduk diam lagi tuan-tuan. Kerajaan kita tak kata apa pun tuan-tuan. Dah diwawakan tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan dimaklumkan jenazah orang-orang Islam yang dibunuh berpuluh ribu tidak dibenarkan siapa-siapa pergi ambil. Tak dibenarkan. Dan diceritakan, dimuatkan dalam lori, dihumbankan dalam laut, terapung-apung. Dan sekarang ini dikatakan anjing sedang membaham jenazah orang Islam yang terapung di laut. Allah Akbar. Tuan-tuan, berbeza dengan di Gaza di Palestin, mereka punya kekuatan untuk lawan balik. Tetapi di sana mereka tidak dibenarkan memiliki senjata. Pisau di rumah pun tak boleh ada orang Islam di sana. Yang boleh ambil parang sehari korban saja. Kena ambil permit balik polis. Parang untuk katuk tulang lembu. Lepas selesai, kena pulang balik parang. Pisau pun tak dibenarkan dimiliki Islam. Macam mana dia pernah lawan tuan-tuan? Adakah kita redha umat Islam akan dibunuh lagi tuan-tuan? Murahnya harga umat Islam. Untuk kita melakukan sesuatu tuan-tuan untuk menyelamatkan umat Islam di sana. Kita tak rasa apa ke? Kalau kita tak rasa apa dengan pembunuhan ini, Nabi tidak akan mengaku kita sebagai umatnya. Laisa minna man la yahtamam bi amri muslimin. Bukan golongan aku, kata Nabi, orang yang tidak mengambil berat urusan orang-orang Islam. Dia tak peduli pun. Dia kira dia je, aku boleh makan berbuka sahur sudah. Apa nak jadi demo lantaklah, jangan. Nabi tak akan mengaku kita sebagai umat kalau siapa tak ambil berat dengan urusan orang Islam. Itu bezanya tuan-tuan. Mereka tak boleh nak melawan kerana tidak memiliki apa-apa senjata. Dan sekarang mereka lebih teruk daripada Gaza. Gaza ni ditembok, nak ke Mesir ditembok, nak ke Syria ditembok, nak pergi Jordan ditembok, di laut 2 km saja boleh pergi ditembak Israel. Sebenarnya di sana pun mereka siapa pun tak boleh masuk. Nak pergi Myanmar pun tak dibenarkan masuk. Kita nak masuk ke Bangladesh pun tak dibenarkan masuk. Tinggallah mereka sendirian menghadapi kezaliman ini tuan-tuan. Apa daya kita? Dan kami dengan Cikgu Azmi telah melakukan berbagai macam usaha. Dan itu sebab saya melancarkan semalam di Surau Seksyen 8. Itu base untuk dikirimkan barang di situ. Yang kita nak sekarang beras, gula, tepung dan minyak masak. Kumpulkan di sana banyak-banyak. Kita ambil lori ke bawah ke Pulau Pinang. Kita dah suruh nak sewa satu kapal. Kita akan hantar, kita akan bedah macam Mawi Marmara. Kita akan bedah. Apa nak jadi-jadilah. Kita bedah juga. Nak tembok-temboklah. Biar benda ni jadi isu besar. Biar dunia buka mata. Dan kalau boleh juga nak jumpa Erdogan juga Turki. Supaya kapal perang kirim akan awasi kita untuk masuk ke sana. Untuk menyelamatkan nyawa umat Islam yang masih ada Turki. Kita ada cuba nak cuba TNDM juga. Kalau dia boleh tolong diri kita, tapi Allah kamu tak dapat pun. Itu usaha. Jadi kalau siapa nak menyumbang ini, atas dasar kita melakukan sesuatu, tolonglah hantar beras, gula, tepung atau minyak. Itu je, lain tak ada. Baju tu pakai ke apa ke tanuk, pergi raya ke tanuk, rodoi ke tanuk.
Kita nak itu aja. Tolong hantarkan ke sana. Kita jadikan base di sana. Dekat Selangor, bagi tahu kawan-kawan lain, tolong hantar ke sana. Kita nak hantar sempat mungkin makanan. Kita tak mau dengar mereka mati ke pulau, tuan-tuan. Kita nak jawab apa dengan Tuhan besok, tuan-tuan. Kita tak buat apa-apa pun dengan Islam dibunuh. Saya tak mahu, tuan-tuan. Tolong, tuan-tuan. Pergi sana, kita hantarlah perang untuk membantu mereka. Dalam Islam, kita tak dituntut untuk perang, tuan-tuan. Dalam Islam kata bukan orang semua orang pergi mana, tak payah. Yang pergi mana biar kami je. Tuan-tuan tolong cari kayu, tolong cari apa ni tali buat busur, mana tolong buat anak panah. Tuan-tuan tolong buat yang mana biar kami. Tak payah lah. Ini cari kayu tidur, tali tidur. Duduk yang langkang tu tuan-tuan. Jawab dengan Tuhan besok. Jawab dengan Tuhan. Orang Islam dibunuh begini kita tak rasa apa. Tolong. Tuan-tuan nak himpun sini ke, atau balik itu terserah tuan-tuan. Tolonglah hantar bantuan ini. Ya, kepada Mapim, saya pun tak ingat nombor Mapim ni. Ya, tolong bagi tahu ke kawan kita untuk hantarkan benda-benda ini, beras, tepung atau gula dan minyak masak. Segera untuk kita hantarkan bantuan kepada umat Islam di Burma. Rohingya insya-Allah tuan-tuan. Itu dengan sepenuh bulan Ramadan, bulan jihad, inilah masa untuk kita buktikan semangat jihad kita untuk membela darah umat Islam yang telah tertumpah begitu banyak yang tidak berdosa di sana tuan-tuan. Jadi tolonglah untuk kita hantar barang ini semua. Ya, saya itu hantar barang. Malam ni saya nak tuan-tuan untuk saya. Saya pun ada dua juga di sana. Saya pun tempat orang susah. Iaitu barang hantar sana. Malam ni saya nak ajarkan derma tuan-tuan sedekah. Sebab Nabi SAW ada menyatakan dalam satu hadis bahawa bila sesungguhnya amal soleh orang yang akan menyusul seorang mukmin telah dia meninggal dunia. Bila kita dah mati besok, ada benda yang kita nak tunggu. Bila kita dah mati besok, tak ada apa yang boleh menambah pahala kita. Tak ada. Ada 6 perkara yang akan nunggu, 7 perkara yang akan nunggu kita bila kata besok, kita mati besok. Apa dia yang pertama? Ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Ada ilmu sampai ke orang. Orang tu beramal sebo, maka akan mengalir pahala kita dah mati besok. Yang kedua dia kata anak soleh yang ditinggalkan. Ada anak soleh, kita dah mati, anak tu soleh mendoakan kita. Bukan sekadar berdoa, setiap amal baik yang dibuat anak tu akan mengalir pahala kepada kita. Itu anak-anak. Yang ketiga, mushaf, yakni Al-Quran yang kita wariskan, wakafkan. Wakaf selagi orang pakai Quran itu, selagi itulah pahala kita akan mengalir. Kemudian 4, masjid yang dibangunkan. Ada orang buat masjid, kita bagi derma. Selagi masjid itu dipakai orang, selagi itulah pahala kita akan mengalir. Yang kelima, rumah tempat singgah musafir. Kita buat rumah, ada musafir duduklah. Sebab selama mana duduk, selagi orang duduk rumah, kita yang bina tu, itulah pahala akan mengalir. Yang keenam, sungai saliran yang kita alih untuk ramai. Hari ni pipe dah, ada kita buat pipe, orang ramai boleh guna pipe tu. Selagi orang guna pipe itu, selagi itu pahala kita mengalir. Yang keenam, yang ketujuh, inilah masalah kita. Nabi kata, sedekah yang kita bagi masa kita hidup dan masa kita sihat akan mengalir pahala. Jadi tuan-tuan sihat malam ni, sihat dah? Sihat je? Guna sedekahlah malam ni. Saya nak duit ni bukan apa tuan-tuan, saya tiap tahun projek tempat saya ni banyak orang susah. Saya buat sehari sebelum raya bagi ayam 1 ekor 1 keluarga. Dia pun nak beli lembu, nak rendang tak ada tuan-tuan. Susah, demam apa tuan lagi. Saya dah 3 tahun bagilah seekor ayam. Tahun ini kalau banyak saya nak bagi 2 ekor. Bayangkan tuan-tuan. Seronok tengok tuan-tuan dapat ayam. Mereka tak mampu nak beli, bagi dia ayam. Untuk mereka merasa kegembiraan juga. Macam orang rindu dapat rendang. Itu bagi. Kita bagi mereka. Bayangkan kalau kita bagikan seekor 10 orang anaknya. Bagi ini pula 7 orang. Kita bagi pahala boleh, ramai orang menikmati. Kita banyak yang penting diri sendiri. Sebab apa kita ada duit, kita pergi umrah. Pergi umrah pahalanya boleh siapa? Boleh kita seorang pahala. Tetapi yang ini, kita pun boleh pahala, tapi ramai orang yang boleh menikmati pahala daripada kita. Itu yang penting. Jangan bukan inti umrah pula, tuan-tuan bawa sendiri. Dah inti, tapi di mana sepatutnya kita bagi. Itu projek saya. Kalau boleh tuan-tuan, seorang ambil 5 ekor, dan selesai masalah saya. Seorang bagi 5 ekor. Allah Akbar. Punya seronok ni orang untuk mendapat menyambut hari raya nanti tuan. Jadi masa sehat ni dah sakit besok nak tiba tak ngalir tuan. Sudah harap je. Lah khemut dulu. Bapa anak wakaf kena rumah tu kata bangun tu ke orang tak mengalir pada pasal dah sakit. Dia kata masa hidup dan masa sehat bagilah untuk ini.
Jadi lepas ini saya nak, yang ini saya nak, tapi tetap Rohingya ni tolong hantarkan barang-barang tu semua. Import ke sini ke pakat-pakat, dah banyak kita hantar ke Seksyen 8 sana. Sebab mungkin kita boleh hantar kepada umat Islam kita di sana. Boleh tuan-tuan? Tolonglah tuan-tuan. Siapa lagi nak harapkan kalau bukan kita tuan. Dia tak ramai orang Islam yang nak membantu. Kerajaan kita pun tak boleh apa pun dengan nasib. Jadi kita lah tuan yang mungkin tercatat di sisi Allah, kita membantu umat Islam kita supaya dapat kita jawab kepada Allah Taala. Ya, jadi sekali itu tuan mudah-mudahan sama manfaat pada kita, dan saya doakan supaya kita diberi kekuatan oleh Allah Taala untuk kita meneruskan puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadat diterima Allah Taala dan akhirnya kita akan mendapat derajat takwa yang dijanjikan oleh Allah, insya-Allah. Jadi sekali itu aku lupa ada astagfirullahaladzim wa lakum. Salam muslimin dan muslimat. Innahu ghafurur rahim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.